Salam sejahtera semua, kami kumpulan pelajar Universiti Teknologi Petronas telah membuat satu ulasan dokumentari untuk kos MPU 3122 Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Ulasan dokumentari kami adalah laporan ringkas dan rakaman ulasan menggunakan Microsoft Teams terhadap tajuk dokumentari yang dipilih oleh kami. Kami telah memilih Sungai Yangtze di Tamadun China sebagai tajuk untuk ulasan dokumentari kami. Tamadun China merupakan salah satu tamadun yang tertua di muka bumi selain daripada tamadun Mesir, Mesopotamia atau Sumeria, India dan tamadun Yunani. Dalam ulasan ini, tajuk-tajuk yang akan digunakan ialah asal-usul Sungai Yangtze, pembentukan sungai, peranan sungai dalam sesebuah tamadun, sumbangan Sungai Yangtze dan faktor-faktor warga negara Malaysia mengenai Sungai Yangtze. Sebelum kita bermula, saya ingin memperkenalkan diri saya dan rakan sekumpulan saya. Saya ialah Belinda Wong dari Bintulu, Sarawak. Dalam video ini, saya akan membentangkan bahagian objektif laporan ringkas kami, asal-usul Sungai Yangtze dan penampilan fizikal Sungai Yangtze. Seterusnya. Nama saya ialah Jenny Ngo Siu Zeng dari Kuching, Sarawak. Dalam video ini, saya akan membentangkan pengenalan dan peranan sungai. Seterusnya. Nama saya ialah Yap Hui Ying dari Ipoh, Perak. Bahagian yang saya akan jelaskan ialah sumbangan Sungai Yangtze. Seterusnya. Saya Celestine Wang dari KP Sarawak akan membentangkan faktor-faktor warga negara Malaysia berkenaan dengan Sungai Yangtze dan kesimpulan. Terdapat beberapa objektif yang kumpulan kami ingin mencapai dan telah pun mencapainya dengan kelengkapannya, iaitu penambahan ilmu tentang asal-usul Sungai Yangtze, memahami pembentukan sungai dan peranan sungai terhadap sesebuah tamadun, dapat memperkenalkan sumbangan Sungai Yangtze dan mengetahui faktor-faktor warga negara Malaysia berkenalan dengan Sungai Yangtze. Sungai Yangtze adalah sungai yang paling lama di tamadun Cina. Dalam bahasa Cinanya bererti sungai panjang. Sebagai sungai terpanjang di rantaunya yang amat penting kepada tamadun Cina dari segi sejarah, kebudayaan dan ekonomi. Sungai Yangtze mengalir dari Gunung Qinghai dan Tibet dan berakhir di Laut China Timur Tengah dan China Selatan. Penampilan fizikal Sungai Yangtze adalah seperti berikut. Terbentang 6,380 km dari barat ke timur Tiongkok. Lebarnya rata-rata 7 sampai 8 km. Yang paling lebar 10 km. Airnya tenang dan memiliki kedalaman sehingga 200 meter. Sebelum membentangkan peranan sungai, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengenalan sungai. Sungai merupakan sejenis saluran air yang besar. Sumber sungai boleh dari tasik, mata air ataupun anak-anak sungai. Sekarang saya akan membentangkan peranan sungai. Peranan sungai ialah sungai boleh dijadikan sebagai salah satu unsur alam semula jadi ciptaan Tuhan. Selain itu, sungai juga mewujudkan peluang pekerjaan dan menambahkan pendapatan. Di samping itu, sungai juga dijadikan sebagai tempat rekreasi dan pelancongan. Berbagai aktiviti boleh dijalankan di kawasan sungai seperti berkayak, memancing dan berkelah. Seterusnya, sungai juga digunakan untuk menjana hidroelektrik. Empangan dibina untuk membekalkan sumber tenaga kepada rakyat. Tidak dinafikan bahawa sungai juga memainkan peranan sebagai medium pengangkutan dan perhubungan. Perantaraan perhubungan antara negara kota dengan negara kota lain atau sesuatu tamadun dengan tamadun lain pada zaman dahulu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sumbangan Sungai Yangtze. Sumbangan pertama ialah pembandaran. Sepanjang 30 pantai utama mempunyai kira-kira 400 juta orang tinggal di lembaga Yangtze. Seterusnya pertanian. Lembaga Sungai Yangtze adalah tanah sangat subur yang sesuai untuk penanaman gandum, beras, bijan dan kacang soya. Manakala dalam perikanan, ratusan spesies sumber akuatik dapat dijumpai di Sungai Yangtze. Dalam menjana kuasa hidroelektrik pula, empangan 3 gaung di Sungai Yangtze melayani 4 tujuan utama, iaitu kawalan banjir sebagai pengeluaran tenaga hidroelektrik
listrik terbesar di dunia, meningkatkan pelayaran kapal, dan jumlah kuasa berpotensi dijanakan di angka lebih dari 200 juta kilowatt. Sungai Yangtze juga berfungsi sebagai lanjutan dari lautan laut, mengikat pelabuhan darat dan pesisir pantai bersama-sama dengan bandar-bandar utama lain untuk tujuan pelayaran. Dari segi pelancongan, Sungai Yangtze merupakan salah satu sungai pelancongan kegemaran di dunia disebabkan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan seperti Festival Kapal Naga. Selain itu, Sungai Yangtze membentuk sempadan antara utara dan selatan China. Sungai Yangtze juga selalu menjadi media pengangkutan yang penting untuk barang-barang masuk dan keluar dari kawasan pedalaman China. Di sepanjang empangan Tiga Gaung, terdapatnya budaya seperti hanging coffins dan crane wedding di Lesser Three Gorges, Gua di Three Traveller dan Ghost City of Fengdu. Akhir sekali, Sungai Yangtze menyumbangkan sumber asli seperti biji besi berhampiran Wuhan dan Nanjing, dan simpanan seperti arang batu, tembaga, fosfor, emas, minyak dan gas asli di Provinsi Sichuan dapat dijumpai. Selain itu, saya akan membentangkan faktor-faktor warga negara Malaysia berkenaan dengan Sungai Yangtze. Sungai Yangtze mencatatkan rekod menjadi satu-satunya antara sungai terpanjang di dunia, iaitu 6,380 km yang hanya mengalir dalam satu negara sahaja. Sungai Yangtze juga terkenal sebagai sungai terpanjang Asia. Rakyat Malaysia mati lemas di Sungai Yangtze pada Khamis 15 Januari 2015 petang telah dikenali sebagai Cheong King Ching. Peta minda ini akan menjelaskan kesimpulan untuk video ini. So, objektif kita dalam mencatat iaitu menambah ilmu tentang asal-usul Sungai Yangtze, memahami pembentukan sungai dan peranan sungai, dapat membenarkan sumbangan Sungai Yangtze dengan bukti, mengetahui faktor-faktor warga negara Malaysia, pengenalan dengan Sungai Yangtze. Sekian, terima kasih.